Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Farazira Imran, dan Nur Syada Ismail, Zakaria dan Izal Fazlin akan membentangkan tugasan kumpulan untuk subjek pembangunan organisasi. Pengenalan diagnosis. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bermaksud suatu aktiviti mengenal pasti penyakit daripada tanda dan gejalanya. Dan menurut Rothwell, Sullivan dan Maclean 1995, diagnosis adalah satu proses mengumpul dan menilai informasi dalam organisasi. Manakala Cumming and Worley 1997 pula mendefinisikan diagnosis sebagai satu proses untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk serta merancang sesuatu usaha kepada perubahan yang lebih baik. Oleh yang demikian, diagnosis bagi pembangunan organisasi bermaksud mengenal pasti permasalahan yang berlaku berdasarkan sumber-sumber yang dikumpul. Maklumat organisasi. Bagi menyelesaikan tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Pejabat Daerah Tuaran sebagai organisasi untuk menjalankan Organisation Development (OD). Secara ringkasnya, organisasi di Pejabat Daerah Tuaran diketuai oleh pegawai daerah dan dibantu oleh 3 orang pegawai daerah dan seorang penolong akuntan. Terdapat 3 bahagian utama di organisasi tersebut, iaitu bahagian pentadbiran, bahagian pembangunan dan bahagian akaun dan hasil. Setiap bahagian diketuai oleh penolong pegawai daerah kecuali bahagian akaun dan hasil yang akan diketuai oleh penolong akuntan sendiri. Manakala terdapat sub-unit di bawah bahagian tersebut seperti unit digital dan profil kampung di bawah bahagian pentadbiran, unit ikasi dan pembasmian kemiskinan di bawah bahagian pembangunan dan unit perlesenan dan di bawah bahagian akaun dan hasil. Kaedah dan perincian diagnosis. Pemerhatian. Pemerhatian dilakukan oleh anggota kumpulan yang bekerja di dalam organisasi tersebut kerana mereka lebih mengetahui keadaan semasa dan juga mengenali setiap kaki tangan di pejabat tersebut. Ia juga amat membantu kami untuk memahami situasi-situasi dan permasalahan ini dengan lebih cepat. Ahli-ahli lain juga membuat pemerhatian sebagai orang luar supaya dapat mengelak bias dan hasil pemerhatian tersebut. Pemerhatian dari segi proses, aktiviti dan tata cara kerja dapat dilakukan pada perspektif pelanggan atau orang awam untuk menilai prestasi perkhidmatan yang diberikan. Rekod-rekod organisasi. Selain daripada pemerhatian, rekod-rekod organisasi juga penting. Hal ini kerana rekod-rekod seperti maklum balas pelanggan, rekod kehadiran kaki tangan dan fail-fail yang berkaitan dengan proses kerja juga dapat memberikan data yang lebih tepat dan berkaitan dengan permasalahan yang berlaku. Perbezaan dengan pemerhatian yang hanya dapat dinilai dengan keadaan semasa, rekod-rekod yang berkaitan dapat memberikan gambaran tentang isu-isu yang telah berlaku. Kami dapat mengakses informasi seperti 2 atau 3 tahun yang lepas dan membuat perbandingan dengan keadaan semasa. Justru, kami dapat membuat analisis yang lebih tepat dan bukan hanya andaian semata-mata. Temubual individu. Dalam tugasan ini, kami juga telah memilih untuk membuat sesi temubual dan menurut Yin 2003, temubual merupakan salah satu data yang paling penting untuk kajian kualitatif. Temubual juga penting untuk peserta membuat refleksi tentang pengalaman lepas supaya wujud kesefahaman antara pengkaji dan peserta terhadap pengalaman yang dialami oleh peserta kajian. Walaupun sesi temubual secara berkumpulan bersasar dapat memudahkan diagnosis yang kami lakukan, tetapi kami memilih untuk membuat secara individu. Hal ini demikian kerana kami ingin memastikan setiap individu menyampaikan keadaan yang sebenar kepada kami dan sekiranya dilakukan secara berkumpulan, mereka akan cenderung untuk tidak berkata jujur atau menyembunyikan sesuatu perkara kerana khawatir akan dikatakan sebagai memburuk-burukkan organisasi. Namun, objektif utama temubual dijalankan adalah untuk mengetahui permasalahan yang berlaku supaya dapat merancang jalan penyelesaian yang akan meningkatkan prestasi organisasi tersebut. Seterusnya, diagnosis yang terakhir adalah analisis. Cara kita menganalisis data adalah menggunakan kaedah analisis data kualitatif sesuai dengan sumber-sumber maklumat yang diperoleh. Melalui pemerhatian dan rekod-rekod organisasi serta hasil daripada sesi temubual. Antaranya adalah kaedah analisis kandungan, kaedah analisis perbandingan dan kaedah analisis perbincangan.
Terdapat beberapa isu dan masalah dalam organisasi. Isu yang pertama adalah isu proses manusia. Berdasarkan diagnosis, permasalahan yang berlaku yang berkaitan dengan isu manusia ialah mengenai masalah kepimpinan. Ini kerana perubahan ketua organisasi setiap tahun semenjak tahun 2021 telah menyebabkan proses pentadbiran yang turut berubah-ubah. Hasil daripada sesi temu bual, semua kaki tangan tidak menafikan bahawa kaliber dan kelayakan mereka sebagai pegawai. Namun, ramai yang berpendapat bahawa pengalaman mereka yang masih kurang berbanding pegawai-pegawai sebelum ini sedikit sebanyak menyebabkan kurang kecekapan dalam pembahagian tugas dan kurang ketegasan dalam memberi arahan. Hal ini telah memberikan kesan yang negatif kepada prestasi dan hasil kerja kaki tangan yang lain. Isu yang kedua adalah isu sumber manusia. Melalui pemerhatian, terdapat beberapa kaki tangan yang tidak mempunyai semangat bekerja berkumpulan dan mementingkan diri sendiri. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbezaan pendapat, jawatan dan sebagainya. Oleh yang demikian, permasalahan ini akan mewujudkan ketegangan dan kesalahfahaman apabila program atau majlis dijayakan. Selain itu juga, berkaitan dengan isu sumber manusia terdapatnya masalah berat sebelah dalam pemberian ganjaran. Sebagai contoh, pekerja yang baru bertugas tidak sampai 3 tahun dan melaksanakan tugas dengan cuai telah diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang, dan ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan kaki tangan yang lain. Isu yang ketiga pula ialah isu teknostruktural. Berkaitan dengan isu ini, dapat dilihat kelemahan pejabat dalam pengagihan kelengkapan dan peralatan seperti komputer, mesin printer dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian kami, terdapat beberapa komputer lama yang berusia lebih daripada 5 tahun masih digunakan dalam membuat kerja harian. Dan disebabkan itu, kerja-kerja harian tidak dapat dilaksanakan dengan lancar kerana wujudnya masalah-masalah seperti slow, lagging dan sebagainya. Isu yang terakhir adalah isu strategik. Seiring dengan pendigitalan di pejabat daerah tuaran, beberapa sistem e-government telah diterapkan seperti e-lesen dan pembayaran dalam talian. Namun tidak semua pekerja berkemahiran dalam sistem ini yang membuatkan mereka berasa janggal ataupun kekok. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai intervensi. Menurut Cumming dan Worley 2001, terdapat 6 syarat bagi membolehkan suatu intervensi itu dapat dirancang serta dilaksanakan dengan berkesan. 6 syarat ini akan dibacakan dalam konteks di pejabat daerah tuaran seperti di bawah, iaitu yang pertama, kesediaan untuk berubah. Berdasarkan sesi temu bual yang dijalankan, ramai kaki tangan yang menunjukkan reaksi positif terhadap perubahan. Mereka bersetuju bahawa banyak perkara yang seharusnya diubah untuk menjadikan kerja mereka lebih mudah dan persekitaran kerja yang lebih produktif. Kedua, kemampuan untuk berubah. Sekiranya dilihat daripada perubahan mereka ke arah pendigitalan yang dilaksanakan pada tahun 2022, kami dapati bahawa kemampuan mereka untuk berubah adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, perancangan mengenai perubahan telah dilakukan dengan teliti supaya dapat melaksanakan perubahan dengan lebih berkesan. Ketiga, budaya. Konteks budaya tidak memberikan kesan yang sangat mendalam dalam perubahan yang diperlukan dalam pejabat ini. Hal ini kerana masalah seperti kerjasama antara kaki tangan adalah lebih kepada isu politik pejabat dan bukannya isu rasis. Namun, budaya di negara kita yang berbilang kaum dan harmoni harus dijadikan contoh utama untuk mewujudkan intervensi yang berkesan. Keempat, kemampuan ejen perubahan. Kemampuan ejen perubahan tidak semestinya dinilai daripada pengetahuan dan kemahiran mereka. Sekiranya ejen perubahan ini dilakukan oleh pegawai di pejabat itu sendiri, kita dapat lihat bahawa kaki tangan lain akan lebih bersemangat untuk menjalankan intervensi yang berkesan. Kelima, jenis isu dalam organisasi. Terdapat beberapa isu yang berlaku di organisasi ini yang berkaitan antara satu sama lain. Oleh itu, setiap intervensi adalah disepadukan supaya dapat menangani isu-isu tersebut secara serentak. Dan keenam, tahap-tahap organisasi.
Disebabkan pejabat ini beroperasi di dalam elemen persekretariat organisasi yang tidak dapat diubah, maka perubahan-perubahan adalah dilaksanakan lebih kepada sistem pengurusan sahaja, terutamanya dari segi pengurusan sumber manusia, teknologi dan budaya. Cadangan intervensi. Yang pertama adalah model pendekatan top-down dan bottom-up. Sebenarnya pertukaran kepimpinan tidak dapat dielakkan, namun kaki tangan di pejabat ini adalah diberikan arahan yang jelas supaya mereka dapat mencapai tahap kerja yang memuaskan. Proses pentadbiran adalah diselaraskan menggunakan pendekatan top-down ataupun bottom-up mengikut kesesuaian. Pejabat daerah seperti mana-mana agensi kerajaan yang lain kebiasaannya melaksanakan pendekatan top-down. Kelebihan top-down ini dapat membantu kaki tangan memahami dengan jelas apa yang mereka harus lakukan sama pihak pengurusan atasan menetapkan matlamat, membuat perancangan dan kemudian memberikan tugas kepada kaki tangan untuk dilaksanakan. Manakala pendekatan bottom up pula adalah model di mana keputusan berdasarkan input daripada kaki tangan di semua peringkat. Dengan kerjasama antara satu sama lain, pekerja dapat menentukan perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat bersama. Pendekatan ini adalah lebih inovatif yang mana setiap kaki tangan dialu-alukan untuk memberi makna balas dan menetapkan matlamat dari bawah ke atas. Mereka berkomunikasi di seluruh peringkat syarikat dan bersama-sama mencari langkah yang betul untuk diambil untuk mencapai matlamat mereka bersama. Sekiranya pendekatan bottom-up ini dapat diterapkan dalam pengurusan dan pentadbiran, isu mengenai kepimpinan yang kurang pengalaman dan kerjasama antara kaki tangan dapat diselesaikan. Intervensi persidangan. Persidangan adalah salah satu cara untuk membincangkan dan menyelesaikan isu-isu yang berlaku supaya tidak berlarutan. Pihak atasan hendaklah membuat persidangan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dalam persidangan ini, kaki tangan dapat menyuarakan perasaan mereka tentang masalah yang dihadapi di pejabat dan dalam masa yang sama pihak atasan hendaklah mencari penyelesaian yang terbaik. Semasa persidangan ini, pihak atasan juga boleh membuat sesi ganjaran di mana mereka menilai dan memberi ganjaran seperti hadiah, plak atau piala dan sebagainya kepada pekerja yang berprestasi tinggi pada bulan tersebut. Secara tidak langsung ini akan dapat memberi motivasi kepada kaki tangan yang lain untuk melaksanakan tugas mereka dengan cemerlang. Akhirnya, apabila dapat anugerah perkhidmatan cemerlang yang diberikan kepada salah seorang kaki tangan yang sering mendapat anugerah bulanan, maka tidak akan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan kaki tangan yang lain. Dan sekiranya hal ini sebaliknya yang terjadi, iaitu penerima anugerah adalah daripada kaki tangan yang tidak mendapat anugerah bulanan, maka mereka berat sebelah daripada pihak atasan akan dapat dilihat dengan jelas, justru dapat menjadikan proses penilaian yang lebih telus. Isu mengenai teknostruktural dan strategi yang wujud adalah lebih kepada bidang teknologi. Jelas bahawa isu ini berlaku kerana tidak ada pakar atau kaki tangan yang berkemahiran tinggi untuk menguruskan bidang-bidang teknologi di organisasi ini. Selain daripada mewujudkan jawatan bagi teknologi maklumat, organisasi ini boleh menghantar beberapa kaki tangan yang mempunyai potensi untuk mendapatkan latihan dalam bidang teknologi. Pemilihan bentuk latihan bukan hanya sekadar latihan asas, tetapi hendaklah lebih advance supaya mereka dapat ilmu dan mengajarkan kepada kaki tangan yang lain. Sekiranya pihak atasan boleh menggunakan khidmat syarikat swasta untuk memberi latihan kepada kaki tangan mereka. Dari aspek pekerjaan, konflik tentang perubahan kebiasaannya berlaku kerana pertama, mereka tidak memahami sebab mengapa perubahan harus dilakukan, dan kedua, pendekatan yang diambil akan memberikan impak yang tidak diingini kepada mereka. Antara konflik atau halangan yang akan dijangkakan adalah yang pertama, perubahan yang dilakukan akan menyebabkan mereka merasakan kehilangan kedudukan atau pertambahan bidang kuasa. Hal ini berlaku pendekatan model bottom up dilaksanakan di mana pegawai-pegawai akan merasakan kedudukan mereka tergugat apabila mereka terpaksa menerima pendapat daripada kaki tangan yang bergrade rendah. Merekalah kaki tangan pula akan merasakan bahawa bebanan tugas mereka bertambah apabila mereka dilibatkan dalam proses membuat keputusan. Dua, perubahan akan melibatkan sesuatu kos perbelanjaan yang tidak dirasakan berbaloi bagi organisasi.
menghantar beberapa kaki tangan untuk latihan atau membayar sejumlah kos latihan kepada pihak swasta tidak dilihat sebagai sebuah pelaburan modal insan kepada organisasi tetapi dilihat sebagai liability. Yang ketiga, perubahan yang dilakukan tidak akan dapat mengubah apa-apa, bahkan akan gagal. Inilah mentaliti yang tersangkut di fikiran mereka walaupun langkah pertama dilaksanakan, intervensi belum diambil. Antara tindakan yang boleh diambil, yang pertama, memberi penjelasan dan sebab-sebab yang kukuh mengapa perubahan harus dilakukan. Pegawai atasan hendaklah menunjukkan kepada kaki tangan bahawa organisasi ini boleh menjadi lebih maju dan mampu memudahkan kerja mereka serta mewujudkan suasana yang harmoni. Yang kedua, ejen perubahan harus meyakinkan pihak atasan supaya menerima bahawa pentadbiran dan pengurusan mereka boleh berbeza daripada agensi-agensi lain untuk menjadikan organisasi mereka lebih cekap dan pantas. Yang ketiga, memperkasakan kaki tangan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk bergerak ke arah perubahan. Yang keempat, menjelaskan peranan setiap orang dan faedah yang akan mereka dapat sekiranya perubahan dijalankan. Kesimpulannya, diagnosis dalam pembangunan organisasi sangat penting untuk mengetahui tentang permasalahan atau isu-isu yang wujud dalam sesebuah organisasi. Penting bagi ejen-ejen perubahan untuk mengetahui puncak utama mengapa isu-isu tersebut berlaku supaya mereka dapat merancang langkah-langkah intervensi yang harus diambil. Selain itu juga, setiap perubahan yang akan dilaksanakan akan hadir dengan halangan-halangan disebabkan oleh konflik. Oleh yang demikian, perancangan yang teliti harus dibuat supaya langkah-langkah intervensi menjadi berkesan.